mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Dr. Haji Mahmud bin Yahya, Pengarah IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Yang berbahagia Dr. Katrina William, Timbalan Pengarah IPG Kampus Sultan Abdul Halim, dan pensyarah IPG Kampus Sultan Abdul Halim masuk ke dalam Dewan. Melatih kuntum tumbuh merata, saya merebah di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pemuka bicara. Yang Berusaha Dr. Haji Mahmud bin Yahya, Pengarah IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Yang berbahagia Dr. Katrina William, Timbalan Pengarah IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Yang dihormati Saudari Andrea Ananofis selaku Moderator Forum Perdana Hegemoni Barat dan Globalisasi, isu berkaitan sosial budaya, ekonomi dan pendidikan pada hari ini. Yang dihormati ahli-ahli panel iaitu Saudara Aiman Mazuki bin Zul Adli dan Saudari Eliani Anak Serban, ketua-ketua kluster, ketua-ketua jabatan, para pensyarah dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Sarung ketupat berisi inti di bawah budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Bunga mawar cantik kesemat dipetik gadis di tepi titik. Doa dibaca memohon rahmat semoga majlis sentiasa diberkati. Oleh itu, bagi menambahkan keberkatan majlis menjemput Saudara Di Zulfikar bin Zul Zamri untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniamu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis forum perdana pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapat cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Saudara Di Zulfikar bin Zul Zamri atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, tujuan kita berhimpun di Dewan yang indah pada pagi ini adalah untuk mendengar sebuah forum perdana yang bertajuk Hegemoni Barat dan Globalisasi, isu berkaitan sosial budaya, ekonomi dan pendidikan yang akan disampaikan oleh siswa pendidik IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya selaku pengacara majlis dengan ini menyerahkan majlis kepada Saudari Andrea Ananofis selaku Moderator Forum Perdana Hegemoni Barat dan Globalisasi, isu berkaitan sosial budaya, ekonomi dan pendidikan. Majlis dengan tabzimnya mempersilakan. Salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam kasih sayang pada hadirin sekalian. Bersyukur kita kehadiran ilahi kerana dapat bertemu dalam forum pada pagi ini bersama saya Andrea Ananofis pada hari yang mulia ini. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan barisan panel kita, saya ingin menyentuh sedikit tentang tajuk yang bakal menjadi maudut perbincangan pada pagi ini. Kita sudah sedia maklum bahawa pada abad ke-20 membawa kepada bermulanya perkembangan pesat sains dan teknologi maklumat yang luar biasa. Kepesatan yang begitu cepat dan canggih ini berjaya mencipta peradaban moden yang menjanjikan pelbagai kemajuan dan kemudahan, sekaligus memenuhi segala tuntutan arus kemodenan. Namun begitu, di sebalik kehidupan manusia yang pantas dan serba canggih ini, kita menyaksikan kemulut manusia pada saat kritikal dan tragis, wabak penyakit yang menular, terorisme global, perang saudara yang berterusan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini telah menimbulkan banyak masalah, terutamanya tentang nilai-nilai
Selamat datang diucapkan kepada kedua ahli panel kita. Sebelum kita menjelajah dengan lebih jauh, soalan saya buat ahli panel yang pertama. Bolehkah saudara jelaskan apakah definisi hegemoni barat dan globalisasi? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Secara umumnya, hegemoni barat membawa maksud pengaruh atau penguasaan negara di Eropah terhadap negara di Asia, termasuklah Malaysia. Pengaruh yang dibawanya melibatkan beberapa bidang, dari segi politik, ekonomi, sosial dan juga kepercayaan. Kalau ingin dibandingkan dengan hegemoni dahulu dengan sekarang, sangat berbeza. Kerana dahulu cara penyebarannya akan menggunakan senjata api dan tentera akan berjuang secara mati-matian. Tetapi sekarang ni hegemoni disebarkan secara halus, iaitu melalui hiburan, melalui media massa dan sebagainya, sehingga kan ramai yang terlekar dengan hiburan dan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan pemikiran masyarakat sekarang. Untuk globalisasi pula, salah satu cara yang mempercepatkan dan memudahkan proses hegemoni barat dan satu fenomena yang menjadikan dunia seakan-akan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi. Jadi, proses globalisasi memungkinkan berlakunya perpindahan secara maya nilai-nilai hidup, terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia ke daerah dunia lain. Fenomena ini ialah suatu hakikat yang kita tak dapat pertikaikanlah, kerana hal ini menjadikan ruang dunia semakin mengecil daripada yang asal. Seterusnya, globalisasi tidak semuanya indah dan mampu dimanfaatkan seluruh dunia, tetapi proses globalisasi pada hari ini berlaku secara tidak adil dan tidak seimbang, kerana kerap didominasi oleh negara-negara maju dan merekalah yang menikmati manfaat terbanyak daripada globalisasi, memungkinkan berlakunya jurang yang ketara antara negara kaya dengan negara yang miskin. Jadi keadaan ini akan menjadi lebih buruk apabila negara-negara miskin ini gagal untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing dan mengelakkan diri daripada dieksploitasi oleh negara-negara kaya. Ringkasnya, hegemoni barat dan globalisasi sangat berkait rapat dan manfaatnya bergantung daripada cara pengurusannya, iaitu pemimpin dan juga rakyat sendiri. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang pertama atas definisi hegemoni dan globalisasi yang telah dikemukakan. Sebentar tadi, saudara Aiman ada menyatakan bahawa perkataan hegemoni itu sendiri membawa maksud pengaruh atau penguasaan, dan cara penyebaran hegemoni kini disebarkan secara halus melalui media massa sehingga ramai yang terleka dan terpengaruh. Seterusnya, saya ingin mendengar hujah dari ahli panel kedua, saudari Eliani Anak Serban. Apakah bentuk-bentuk hegemoni barat ini? Bersilakan. Terima kasih saudari moderator. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa terdapat 5 bentuk hegemoni barat, iaitu yang pertama ialah media, kedua politik, ekonomi, sosial dan hak asasi. Bagi yang pertama iaitu media, kita dapat lihat bahawa barat ni mereka mendominasi penggunaan media, terutamanya media sosial, dan menggunakan media tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam konteks ini disebabkan mereka mempunyai penguasaan yang sangat berskala besar. Mereka mempunyai peluang yang amat besar untuk menyebarkan propaganda. Contohnya seperti mereka menjalankan gerakan anti-Islam yang mengatakan bahawa Islam ini merupakan pemberontak dan bersifat radikal. Dan seterusnya yang kedua ialah dari aspek ekonomi, iaitu kita sememangnya sudah sedia maklum bahawa barat ini merupakan kuasa yang mendominasi ekonomi antarabangsa. Contohnya, mereka juga menguasai sistem perbankan dunia seperti Bank Dunia dan IMF, iaitu International Monetary Fund, dan juga mereka mengawal mata wang utama dunia, iaitu US dollar sebagai pengukur mata wang antarabangsa. Yang ketiga ialah dari segi politik. Kita dapat lihat juga politik ini sangat berkait rapat dengan Amerika Syarikat kerana mereka mempunyai kuasa yang amat besar, terutamanya dalam pertubuhan bangsa-bangsa
bersatu dan mereka mempunyai dominasi yang sangat tinggi dalam pertubuhan tersebut sehingga kan mereka dapat memanipulasikan dan dapat membuatkan PBB tunduk kepada segala alasan dan segala keputusan mereka. Ini menunjukkan bahawa Amerika Syarikat ini sememangnya sentiasa cuba untuk campur tangan dalam pelbagai persengketaan wilayah dan persengketaan antarabangsa kerana mereka mempunyai kuasa yang sangat besar. Jadi yang seterusnya ialah dari aspek sosial, iaitu perkembangan falsafah sosial barat yang menyatakan bahawa kita perlu mengejar keperluan materialistik seperti mempunyai kereta mewah, rumah mewah dan baju berjenama. Dan juga barat ni mereka menyebarkan falsafah berbentuk hedonisme, iaitu mementingkan keseronokan. Keadaan ini telah menyebabkan wujudnya pelbagai gejala sosial seperti menagih dadah, meragut dan mencabut kehormatan. Perkara ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana boleh menyebabkan masa depan seseorang remaja itu musnah. Dan yang kelima ialah dari sudut hak asasi, iaitu barat mereka mengamalkan satu bentuk pemerintahan yang memangnya menjalankan hak asasi tanpa batasan dan membelakangkan hak dan hukum agama. Keadaan ini menyebabkan berlakunya penindasan terhadap orang yang tidak bersalah dan kita dapat lihat sememangnya perkara ini mencabuli hak asasi manusia yang sepatutnya diterima oleh setiap manusia secara sama rata. Demikianlah serba sedikit tentang bentuk-bentuk hegemoni barat dan globalisasi. Kembali semula kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua atas hujah yang disampaikan sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa hegemoni barat ini terbagi kepada 4 bentuk, iaitu media, ekonomi, politik dan juga hak asasi. Hadirin sekalian, sekarang kita akan beralih kepada pusingan kedua. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan terus bertanyakan soalan kepada saudara ahli panel pertama. Baiklah, saudara Aiman, saya ada 2 soalan yang ingin saya kemukakan di sini, iaitu apakah contoh hegemoni barat yang paling nyata terhadap sosial budaya masyarakat Malaysia dan apakah punca berlakunya perkara tersebut? Persilakan. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan. Saya ada mewawancara Dr. Nurhafizah binti Muhammad, pencarakana Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Darul Jemaah berkaitan dengan hegemoni barat yang jelas dalam sosial budaya masyarakat Malaysia. Beliau mengatakan ini berkonsepkan 3F, iaitu hiburan, fashion dan juga makanan. Ramai masyarakat yang merasakan lebih teruja jika mereka kelihatan moden seperti negara barat lah. Malah perkara ini juga berlaku dalam pendidikan juga, iaitu ramai yang sama belajar ke luar negara dan pandangan orang terhadap negeri tersebut lebih menarik. Jadi secara tidak langsung orang ramai akan letak dalam minat mereka yang barat itu lebih baik, sempurna, lebih teliti, lebih lengkap. Dan inilah pengaruh hegemoni barat. Sampaikan semua orang tak faham kenapa sebenarnya terpengaruh sebegitu. Di situ kita dah nampak yang mereka berjayalah mendominasikan pemikiran kita, yang menyebabkan kita merasakan bahawasanya seronok kalau dapat ikut barat dari segi berbagai aspek, termasuklah juga makanan. Itu makanan segera yang dilaung-laungkan seperti jerama McDonald, Kentucky Fried Chicken dan sebagainya lah. Untuk hiburan pula, semua orang ada media sosial zaman sekarang kan, semua moden lah. Jadi kalau kita lihat contoh media sosial telah dipelopori oleh pihak barat. Akhir kata bukan semua datang daripada barat itu tidak boleh diambil, tetapi disebabkan semua tamadun itu ada sudut baiknya, perlulah disesuaikan dengan agama dan budaya setiap tempat itu. Jadi kalau perkataan media sosial bagi mereka yang telah menggunakan media sosial sama seperti mereka berada di negara barat, iaitu menggunakan logik akal sahaja dan dengan meningkatkan kepimpinan agama, panduan agama, maka sebenarnya mereka telah didominasikan oleh media berkenaan. Untuk punca pula, punca daripada kurangnya ilmu. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel pertama yang sudah menyampaikan hujahnya mengenai contoh hegemoni
saudara Aiman itu tadi, apa yang dapat disimpulkan adalah hegemoni ini berkonsepkan 3F, iaitu fun, fashion dan food. Dan melalui wawancara saudara Aiman dan juga Dr. Nur Hafizah binti Muhammad Burhan, hegemoni barat ini berlaku disebabkan kurangnya ilmu dalam diri. Baiklah, ahli panel pertama sudah menyampaikan hujahnya. Jadi kita akan beralih kepada ahli panel kita yang kedua, Saudari Eliani. Soalan saya kepada saudari, apakah contoh pengaruh barat yang dapat dilihat dari aspek ekonomi? Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, saya dari aspek ekonomi kita dapat bentangkan ada dua pengaruh. Pertama ialah pengaruh baik dan kedua ialah pengaruh buruk. Dari segi pengaruh baiknya ialah hegemoni barat ini telah berjaya mengubah ekonomi negara kita, iaitu cara ekonomi daripada ekonomi tradisional kepada ekonomi moden, iaitu ekonomi moden yang berasaskan import dan ekspor yang akhirnya berjaya menyebabkan kewujudan pelabuhan interport, contohnya seperti pelabuhan Pasir Gudang di Johor. Dari segi baiknya pula, dari segi buruknya pula kita dapat melihat berlakunya dominasi syarikat-syarikat dari barat yang mendominasi beberapa sektor, contohnya sektor pembuatan makanan dan sektor makanan segera. Seperti contoh, saya berikan contoh iaitu McDonald dan Kentucky Fried Chicken yang mendominasi pasaran makanan segera di negara kita, menyebabkan produk tempatan seperti Mary Brown terpaksa berhadapan dengan satu saingan yang amat sengit. Kesannya, keadaan ini menyebabkan produk tempatan kita menjadi pilihan kedua. Ini sahaja sudah saya berkaitan dengan tajuk ini. Kembali semula kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Eliani atas sampaian hujah sebentar tadi. Berdasarkan hujah yang telah disampaikan oleh saudari Eliani, kita dapat lihat hegemoni barat ini memberikan contoh pengaruh yang baik atau sebaliknya kepada aspek ekonomi negara. Contohnya pengaruh yang baik adalah perkembangan ekonomi tradisional kepada ekonomi moden, manakala pengaruh buruknya pula ialah berlakunya dominasi ekonomi terutamanya melibatkan perusahaan makanan segera. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya ingin meminta pendapat secara ringkas daripada kedua-dua ahli panel. Memandangkan kedua-dua ahli panel ini terdiri daripada siswa pendidik program ijazah sarjana muda perguruan PISMP semester 2 yang kini sedang mempelajari subjek tamadun Islam dan tamadun Asia TITAS. Apakah kesan globalisasi kepada pendidikan di Malaysia? Kita mulakan dengan ahli panel yang pertama untuk memberikan pendapat beliau secara ringkas. Persilakan. Persoalan saya cubalah ringkaskan ya. Okey. Setiap perkara mesti ada positif, mesti ada negatifnya. Sama dengan kesan globalisasi kepada pendidikan Indonesia yang ada baiknya dan ada buruknya. Kesan baiknya, pendidikan dan perkembangan ilmu semakin meluas, lebih kerana perubahan atau reformasi pendidikan melibatkan kajian semula serta melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem pendidikan. Ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi kemampuan sistem pendidikan bagi memenuhi keperluan semasa. Ini selaras masuk globalisasi itu sendiri, iaitu keadaan dunia sebagai satu identiti tanpa sepadan bagi manusia, maklumat dan sebagainya. Keadaan ini akan membantu masyarakat dunia yang mempunyai nilai-nilai global serta mewujudkan peluang dan cabaran yang baru kepada generasi seterusnya agar cara mereka berfikir semakin berkembang. Dan untuk kesan negatif pula, disebabkan dunia ini tanpa sepadan diwujudkan, maka pendidikan di negara ini menjadi terbuka kepada negara luar, sama ada untuk belajar maupun menemukan cawangan universiti asing di sini. Sudah tentu peluang sebegini akan diambil alih oleh universiti luar, terutamanya yang terkemukalah dan berprestasi. Mereka akan membuka cawangan di negara ini walaupun cara ini merupakan suatu persaingan sehat, tetapi institusi pengajian tinggi IPT tempatan masih belum bersedia untuk menghadapi situasi ini. Dan hal ini akan memberi kesan yang besarlah kepada institusi pengajian tinggi tempatan, lagi-lagi yang swasta punya. Para pelajar tentulah akan memilih universiti luar yang terkemuka demi besaran kerja yang luas daripada IPT tempatan. Jadi
Dengan demikian jugalah IPT tempatan akan mengalami masalah kekurangan pelajar dan akhirnya membawa kepada penutupan IPT berkenaan khususnya IPTS yang bersaiz kecil dan masa yang sama akan memilihkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dan kerana maaf saya, hal ini berlaku kerana para pelajar mudah mendapat maklumat melalui internet dan maklumat yang ada dalam internet itu lebih kepada menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa luar. Akhir kata, walaupun globalisasi memberikan manfaat kepada manusia, namun perlu diterima mengikut kadar yang sesuai. Kajian-kajian serta tindakan perlu dilakukan untuk mengawal dan menekankan gejala-gejala negatif supaya masa depan negara atau generasi baru ini lebih terjamin. Sahaja. Terima kasih Saudara Aiman. Seterusnya dipersilakan ahli panel yang kedua, Saudari Eliani Asrman. Terima kasih Saudari Moderator. Baiklah, pada pandangan saya sama seperti Saudara Aiman, iaitu terdapat kesan positif dan juga kesan negatif. Dari segi kesan positifnya, globalisasi ini menyebabkan pendidikan sesebuah negara ini menjadi semakin berkembang kerana terdapatnya internet yang dapat digunakan sebagai rujukan, dan juga globalisasi ini mendukung pembelajaran jarak jauh yang akhirnya menyebabkan pembelajaran tersebut berkembang seiring dengan peredaran zaman. Dari segi sudut buruknya pula, berlakunya perkomersialan pendidikan yang mana ada ahli korporat pendidikan yang menjalankan pendidikan berdasarkan berlandaskan keuntungan semata-mata. Sekiranya perkara ini berlarutan, ia akan menjejaskan matlamat dan objektif pendidikan di negara kita. Hal ini terjadi kerana disebabkan mereka mementingkan keuntungan, kualiti pendidikan tidak terjamin. Masalah ini ketara apabila berlakunya kemasukan pelajar yang melalui syarat yang tidak ketat dan juga pensyarah yang kurang mempunyai pengetahuan dan kurang mempunyai kemahiran untuk mengajar. Jadinya keadaan seumpama ini menyebabkan kualiti pendidikan berada di tahap terendah kerana pendidikan yang sepatutnya menjadi sesuatu yang mulia telah dieksploitasi demi keuntungan semata-mata. Ini saja pandangan saya. Kembali kepada Saudari Moderator. Terima kasih kepada Saudari Eliani. Nampaknya kedua-dua ahli panel kita memberikan pendapat yang sama bahawa kesan globalisasi kepada pendidikan di Malaysia memberikan kesan yang baik dan buruk. Dari pandangan kedua-dua ahli panel kita tadi, dapat disimpulkan kesan baiknya pendidikan dan perkembangan ilmu semakin meluas, dan adanya rangkaian internet yang pahat bukan sahaja digunakan untuk bagi tujuan mendapatkan maklumat, tetapi juga untuk tujuan pembelajaran jarak jauh. Kesan buruknya pula ialah wujudnya pendidikan yang terlalu terbuka kepada dunia luar dan juga berlakunya pengkomersialan pendidikan. Hadirin sekalian, maka tamatlah perbincangan pada tengah hari ini. Sekalian terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel yang sudi menghadirkan diri untuk membincangkan isu hegemoni barat dan globalisasi ini. Semoga forum ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada semua hadirin. Sidang hadirin yang dihormati, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada hadirin yang hadir menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon untuk mengakhiri bicara dan mengundur diri. Tuai padi antara masa, esok jangan lain iman. Intai kami antara nampak, esok jangan duduri luar. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan kedua-dua ahli panel atas forum yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan sebagai ilmu tambahan oleh semua hadirin yang hadir. Sidang hadirin yang dimuliakan, sebelum mengakhiri majlis menyebut Yang Berusaha Dr. Haji Mahmud bin Yahya, pengarah IPJ Kampus Sultan Abdul Halim, diiringi oleh Yang Berbahagia Dr. Katrina William untuk menyampaikan cenderamata kepada ahli panel sebagai kenang-kenangan. Dipersilakan.
Dipersilakan ahli panel pertama, Saudara Aiman Marzuki bin Zul Adli. Seterusnya, mempersilakan ahli panel kedua, Saudari Eleni Anak Serban. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Haji Mahmud bin Yahya dan Dr. Katrina William atas kesudian untuk menyampaikan cenderamata sebentar tadi. Saya mewakili majlis ingin menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian semua untuk hadir bagi memeriahkan lagi forum ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengejarakan majlis ini. Bagi kedusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa Bali, jari disusun maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Perarakan keluar. Yang Berusaha Dr. Haji Mahmud bin Yahya, Pengarah IPJ Kampus Sultan Abdul Halim. Yang berbahagia Dr. Katrina William, Timbalan Pengarah IPJ Kampus Sultan Abdul Halim dan pensyarah-pensyarah IPJ Kampus Sultan Abdul Halim, keluar Dewan. Yang saya nampak hampir semua orang dimonopoli, maksud saya hampir semua orang dimonopoli oleh hegemoni barat. Maksudnya hampir semua orang terkesan dengan 3F yang saya nyatakan tu.